Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah Allah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Ustaz Fazrul. Qori kita pada hari ini. Betul, Ustaz. Tadi Ustaz Tirmizi datang pula bukan calang-calang juga, Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Masya-Allah, masya-Allah. Itu Allahu Akbar, masya-Allah. Tak Terima kasih terkata banyak. saya. Terima kasih banyak. Sekejap lagi jemput kita berduet pula. Insya-Allah. Insya-Allah, subhanallah. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak jemput saya ke Quran Time. Ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, salam ma'al hijrah dan salam selamat ulang tahun kepada TV yang kita berada sekarang ini, TV Al-Hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan rahmat dan juga perlindungan barakah buat keluarga besar TV Al-Hijrah, juga buat penonton setia TV Al-Hijrah semuanya. Sebentar tadi bersama dengan Ustaz Tirmizi, kemudian saya masuk pula dan pasti kita ada paparan istimewa dan juga perkongsian tentang tadabbur kita yang pastinya cukup menarik dan menggamit kita di saat kita awal Muharram ini. Sama-sama kita ikuti nanti. Dan saya nak bertanya khabarlah sahabat dan juga guru saya, Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini Ustaz, ya? ini jam kedua Ustaz. Jam kedua Ustaz. Jam kedua, masya-Allah. Saya hampir-hampir apa ni Ustaz, tadi ingatkan saya tak ada dah ini Ustaz. Rupanya ada juga hari ini. Dan kita amat istimewa bersama dengan Ustaz Syahrizan, tidak asing lagi ya, dan biasanya saya lah yang berpakai cara macam ni. Allah, nasib baik ini saya dah bertukar Ustaz. Nasib baik Ustaz tak lupa tadi nak balik tadi. Tiba-tiba saya tertinggal songkok. Masya-Allah. Subhanallah, okey. Ya. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mengucapkan kesyukuran betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Kita meneruskan untuk jam yang kedua ini. Kita ingin mendalami, kita mengambil kesempatan pada awal Muharram dengan cuti, dengan sambutan ulang tahun ke-10 TV Al-Hijrah. Di mana kalau kita lihat Ustaznya, TV Al-Hijrah ini pada 1 Muharram bermulanya dan channelnya nombornya 114, dan pada tahun ini tahun ke-10 dia kalau tahun 10 banyak pada sesi assalamualaikum tadi lebih kurang macam anak dah masuk darjah 4. Allahu Rabbi subhanallah. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kalau kita melihat pada perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 inilah sebenarnya puncak kepada perjuangan di mana Nabi di Mekah itu selama 13 tahun dan pada tahun 10, 11, 12 itu Ustaz Syahrizan akan berkongsi sebentar lagi bagaimana perjuangan untuk tetap sabat ataupun tetap kukuh dalam perjuangan. Ya, jadi saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Syahrizan. Ahlan bikum. Insyaallah khair untuk sama-sama bersama hari ini. Untuk memulakan Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan sedikit apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan awal Muharram, dengan hijrah, yang satu mesej yang boleh kita ambil sebagai permulaan pada awal hari ini, mungkin ada kaitan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 218 yang Ustaz bacakan tadi. Silakan. Insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada kakanda saya Al-Fadhil Ustaz Fazrul, alhamdulillah. Ustaz Tirmizi juga alhamdulillah, masya-Allah, dan semua penonton-penonton setia TV Al-Hijrah, penonton setia Quran Time. Ya, saya pun rasa sangat bertuah kerana ini tahun ke-10 TV Al-Hijrah 10 ulang tahun ni, dan kita buat special Ma'al Hijrah. Dan saya rasa sayu, sedih kerana kita dapat meraihkan Ma'al Hijrah dengan program Quran macam ni. So satu perkara yang sebenarnya kita perlu rasa betapa pentingnya Al-Quran apabila kita nak memasuki satu tahun yang baru sebenarnya. So saya ucap terima kasih banyak kepada pihak organizer TV Al-Hijrah, khususnya Quran Time. Terima kasih banyak. Dan bila kita cerita pasal Al-Hijrah dan cerita pasal Ma'al Hijrah, TV Al-Hijrah dan Ma'al Hijrah, Allahu. apa yang kita nak bawa sebenarnya adalah tentang paradigma, Ustaz. Tentang satu perubahan, anjakan paradigma, perubahan-perubahan dalam diri. Orang yang barangkali dia rasa dia belum baik,
tapi macam mana dia nak pergi ke arah yang lebih baik. Dan orang yang dah baik, bagaimana dia perlu istiqamah atau sabat yang Ustaz Fazrul sebut awal tadi. Dia perlu konsisten, dia perlu committed dengan apa kebaikan yang dia dah ada. Betul. So bila kita berbicara pasal hijrah, bukan sekadar penghijrahan, perpindahan tempat, tetapi jihadu wan niyah. La hijrata ba'dal fath, kata Nabi SAW. Tak ada hijrah, tidak ada perpindahan lagi dah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadu wan niyah. Tapi yang ada adalah perjuangan, pengorbanan tentang sifat jangan fikir pasal diri, fikir pasal orang lain, dan juga tentang niat, tentang matlamat, tentang vision. Itu yang insya-Allah yang mungkin bila kita sebut pasal hijrah, itu sebenarnya yang kita nak ada dalam diri kita semua. Subhanallah. Inilah ruh daripada ma'al hijrah ini Ustaznya, bukan sekadar bercuti tetapi untuk lihat balik diri, ya, bagaimana untuk reset balik, ya, apa yang saya sudah buat pada tahun lepas untuk saya meneruskan kehidupan yang Allah pinjamkan pada tahun ini. Dan sudah tentunya ayat yang Ustaz baca sebentar tadi Ustaznya adalah semangat yang dibawakan untuk beriman dan sanggup berhijrah. Dan bila dah berhijrah itu kena bersungguh-sungguh, kan? Kalau katakan dia bukan atas dasar iman, mungkin kita tidak mahu berubah. Kalau katakan nak berubah tapi tak bersungguh-sungguh, dia awal 2-3 Muharram saja Ustaz panas-panas, lepas tu dia hilang. Tunggu ma'al hijrah yang akan datang. Jadi pada hari ini kita akan melihat satu surah yang istimewa, ya, surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 8, 9 dan 10 pada halaman 546. Jadi tuan-tuan yang berada di rumah, ya, kita tadi kita sudah menatap pada surah Ali Imran, ya, surah Al-Baqarah sudah kita belajar. Sekarang ini kita melompat sekejap kepada ayat 8, 9, 10 surah Al-Hasyr, di mana kali ini kita akan mendengar bacaan. Kita nak persilakan dua orang tokoh lah, ya, gabungan Ustaz Tarmizi dan juga Ustaz Syahrizan. Subhanallah. Surah Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tak sabar saya nak baca dengan Al-Fadhil Ustaz Syahrizan ni, iaitulah pengasas Linen Global. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi kita dengar nanti bacaan Al-Fadhil Ustaz. Saya mula dulu ayat yang ke-8. Saya yang takut salah nanti. Ustaz. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cuba Taranum Hijaz. Masya-Allah, silakan. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
ra'ufur rahim. Allah ta'alaik. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ini adalah daripada surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-8, 9 dan yang ke-10. Di dalam surah Al-Hasyr ini surah pengusiran ustaznya. Maksud Al-Hasyr itu pengusiran. Kalau kita bercakap tentang tajma'un, kamu dikumpulkan ya, tapi kalau tuhsyarun, kamu itu dihalau. Siapakah yang dihalau dalam peristiwa ini? Salah satunya pada zaman Madinah itu Nabi ingin dihalau. Ya, kalau katakan di Mekah itu orang-orang yang beriman itu ingin dihalau daripada diarihim, daripada negeri mereka. Jadi bercakap tentang dihalau ini adalah lumrah perjuangan ya. Maksudnya ialah ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka ketika kita ingin menuju kepada kebaikan. Dan perkara ini adalah perkara yang berlaku pada zaman dahulu yang kita mengecapi segala kemanisan itu. Pada hari ini tuan-tuan yang berada di rumah, kita menantap kepada Al-Quran, mengikuti program pada hari ini dengan aircon ataupun kipas dengan keselesaan sofa masing-masing. Tetapi pada waktu dahulu mereka berjuang bukan di atas kapet merah ya. Jadi inilah yang kita ingin bincangkan pada hari ini sempena awal Muharram ataupun Ma'al Hijrah. Bagaimana dalam ayat yang ke-8 pemberian itu hendaklah diperuntukkan pada orang-orang miskin yang berhijrah keluar akibat diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk mencari keredaan Allah serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalannya. Kita mulakan dahulu dengan perbincangan ayat yang ke-8 bersama dengan Ustaz Syahrizan ya. Bila dinyatakan di sini Ustaz tentang kekagumanlah ya, Allah mengagumi kepada orang yang fuqara'ul muhajirin, orang muhajirin, orang yang berhijrah Ustaz. Jadi kalau boleh Ustaz ceritakan sikit mereka berhijrah ini ya, Nabi bersama sahabat ini, ada orang kata Nabi ni larikan diri kan, ada orang cakap bahawa Nabi ni nak cari tempat yang lebih cantik kan. Sebenarnya apa yang diwakili oleh peristiwa hijrah, Ma'al Hijrah ini Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon izin Tuan Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi. Masya-Allah Ustaz. Masya-Allah, kita nak bercakap pasal hijrah. Tentang Muhajirin dan Ansar, ini adalah susuk-susuk tubuh yang sebenarnya sangat jauh dengan kalau kita nak meniru atau mencontohi perilaku dan peribadi mereka sangat jauh. Tapi kita usaha ke arah itu mudah-mudahan insya-Allah. Bila kita cerita pasal lil fuqara, nak katanya secara indirectly orang yang berhijrah tu majoritinya adalah orang-orang yang susah. Sebab nak katanya mereka betul-betul committed dengan Nabi SAW, malah memperjuangkan agama Allah, ya bertaruna fadlan minallah wa ridwana, nakkan Allah redha, nakkan rahmat Allah, mereka sanggup susah. Sedangkan kalau mereka nak senang boleh ikut saja Abu Jahal nak, ikut saja Abu Sufyan apa yang mereka tawarkan, ikut saja apa yang pembesar-pembesar Quraisy tawarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau mereka ikut, terima offer itu, awak dapat projek, awak dapat ini semua, mereka boleh ikut dan mereka tidak akan fakir. Betul. Tetapi nak katanya mereka sanggup untuk susah demi Allah. Susah demi Rasulullah. Sebab kerisauan kita adalah ramai yang boleh cakap, nak buat belum tentu. Tetapi dibuktikan oleh orang fuqara ataupun orang muhajirin ini yang di kalangan yang susah-susah itu, Allah sebut mereka, Allah gelarkan mereka dengan title ulaika humus sadiqun di hujung ayat 8. Mereka lah orang-orang yang benar. Benar tu bermaksud mereka bukan sekadar cakap, ya Rasulullah, kami sayang engkau ya Rasulullah. Wahai Allah, kami ini hamba-Mu ya Allah. Mereka bukan sekadar cakap. Bila mereka benar, Allah sebut mereka buktikan. Mereka proof antaranya melalui proses hijrah. Sebab kalau tak mereka stay dekat Mekah, mereka dapat projek, mereka dapat semua kemewahan, mereka tak perlu hijrah. Betul. Nak kata ulaika humus sadiqun. Daripada ayat ini kalau kita boleh relate dengan ayat 8, juga ayat 8 Ustaz sebenarnya. Surprisingly ayat 8 suratul Baqarah. Allah pernah sebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah kata dalam ayat 8 surah Al-Baqarah, ramai orang, sebilangan manusia, dia berkata beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi Allah sebut apa? Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. So mereka tak proof. Tapi orang muhajirin, mereka buktikan
mereka sanggup susah demi Allah, sanggup susah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata yang lain, untuk implementation kita, apa yang kita boleh buat dalam dunia ini, nakkan redha Allah, mahu tegakkan agama Allah, memang kita perlu susah. Maksudnya kita kena keluar daripada zon selesa Ustaz, kita. ya. Sebenarnya padahal Ustaz cakap tadi tu, duduk je lah kat Mekah. Kan, rumah dah ada, anak, isteri semua dah ada, bisnes dah jalan, kan. Duduk je buat apa susah-susah nak pergi ke Madinah, tak pasti lagi. Bukannya dah ada kontak kat sana, ada bisnes ke tak ada ke Ustaz, ya. Tetapi inilah yang ditunjukkan oleh lil fuqara'il muhajirin, orang-orang terawal yang berhijrah, di mana mereka ada mindset, cara berfikirnya yang pertama Ustaz beritahu tadi, mencari fadl daripada Allah, kurniaan Allah dan juga keredaannya, dan juga ingin menolong Allah dan Rasul. Perkataan wayan surun itu daripada perkataan nasara, ada kaitan dengan nusrah, pertolongan yang besar, kerana bila menolong Allah ini sebenarnya mereka ingin ditolong Ustaz, ya. Dan mindset inilah tiga perkara tadi, maksudnya cari fadl, mencari kurniaan Allah, Allah bagi macam-macam, Allah memberi keredaan, Allah redha, dan juga menolong kepada agama Allah dan Rasul. Maka tiga perkara inilah yang ingin kita bawa pada tahun ini, di mana tuan-tuan yang berada di rumah, kita ingin melihat balik adakah kita selesa dengan apa yang ada, ataupun kita nak tengok balik ada perkara yang belum lagi Allah redha dengan saya. Betul. Ada perkara yang saya kena baiki dari segi amalan kehidupan saya, yang kita doakan. Kita bukan sekadar merancang cakap mulut Ustaz, ya, tetapi Allah izinkan kita menjadi orang yang membenarkan. Dan inilah yang kita boleh belajar daripada ayat ke-8. Dan kalau katakan Ustaz Tarmizi, ya, kalau kita melihat pada ayat ke-8 ini, sebenarnya Ustaz pengalaman pergi ke Mekah Madinah Ustaz, ya, bercakap tentang orang Mekah dan orang Madinah, kesan daripada mereka ini berhijrahlah, maka kita dapat nikmat umrah tu. Betul Ustaz. Kan? Betul, Ustaz. Jadi mungkin dalam masa yang ringkas, pengalaman yang manis Ustaz di bumi Mekah atau Madinah yang dikecapi hasil perjuangan mereka. Silakan Ustaz. Antaranya Ustaz, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahrizan. Antaranya iaitulah bila berada di bumi Madinah tu Ustaz, kita berada di tanah Nabi SAW, tanah kelahiran, tanah apa ni, tempat Nabi berada. Di situlah kita kadang-kadang terduduk Ustaz. Kita duduk di hadapan kubah hijau itu, kita menelusuri betapa perik jerih pengorbanan dan juga pengorbananlah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan Islam, Al-Quran kepada kita. Jadi sambil duduk tu menangis kita Ustaz. Itulah Ustaz, antara kalau tidak kerana kesusahan, kepayahan mereka dulu, kita tak akan dapat apa nikmat yang kita ada hari ini. Allahu Akbar. Jadi itulah yang kita nak kena selalu hayati ketika kita mengikut bait ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran ini. Pasal ayat ini nampak memang cantik lah Ustaz, print atas kertas cantik, lawa, ya. Tetapi sebenarnya ia hadir dengan titisan air mata, dengan darah, dengan peluh, dengan tenaga yang diperlukan agar ianya sampai kepada kita untuk menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita berhenti sebentar. Kita mengambil kesempatan untuk melaungkan azan. Kita rehat seketika. Kita rehat sebentar. Jadi dengan ini kita menjemputlah pada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, ya. Saya azan. Ustaz. Saya kena berdirilah. Berdirilah Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Untuk sama-sama kita mendengar azan yang dulu dikumandangkan, kali ini subhanallah. Secara langsung. Kita gemakan studio dan juga penonton di rumah, insya-Allah. Mohon izin Ustaz. Mohon izin. Tafadhal. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita menunggu sebentar Ustaz ya. Kita melihat beberapa perkongsian paparan sebelum kita solat berjemaah ya, sebentar lagi bagi tuan-tuan yang berada di rumah yang mungkin ada yang menunggu kepada ahli keluarga ataupun mungkin ada yang sudah mau bergerak ya. Ada yang tanya ada ulangan ke yang edisi pukul 1 hingga pukul 1.45 ni ya. Kita tak sampai pukul 2 pun ya. Kerana kita sambung sedikit dan kemudian kita terus solat berjemaah. Bila Ustaz tadi bercakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz melaungkan azan tu Ustaz. Sebenarnya itu satu dia membawa memori kepada Bilal bin Rabah sebenarnya. Benar. Ya. Bila Bilal dia mengumandangkan balik azan sebenarnya sahabat-sahabat terus terimbau ya. Dan sebenarnya itu jugalah kalau Ustaz pengalaman di Madinah di Mekah Ustaz ya. Melaungkan azan ni dia bukan sekadar Allahu Akbar kan, tetapi dia ada sejarah yang tersendiri. Dia bukannya semudah itu dilaungkan dan inilah yang kita ingin resapkan, yang ingin kita sama-sama hidupi, bercakap tentang perjuangan
tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peluang yang ada ini kita ingin berkongsi Ustaz ya, berkongsi tentang paparan apa tu? Paparan kita di Johor. Di Johor ya, masih lagi kalau tadi dalam slot awal tadi Wak Karmon ya. Kali ini ini kita bersama dengan Pak Mael, Ustaz. Pak Mael ini di Keluang Johor, Ustaz. Kita melawat hari itu. Pasal kita dapat beberapa maklumat, ada yang mengikuti, ada yang beli TV baru untuk ikut My Quran Time. Masya-Allah, masya-Allah. Pasal ada yang tak nampak kalau pakai telefon tu kecil sangat. Tak puas nak tengok muka Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi. Tak puas nak tengok. Jadi nak tengok kesa tu berjalan-jalan tu kan, walaupun dia kadang-kadang patah balik tu semua tu, dia nak tengok ya. Jadi Pak Mael amat istimewa. Kita bertemu di Keluang Johor. Kita sebenarnya bila bertemu tu Ustaz ni dalam hujan kan, kita sampai di sana, kita solat Ustaz ya, solat jamak Zuhur dengan Asar. Hujan. Jadi kita tunggulah kejap habis hujan ya. Tapi hujan tak habis-habis juga kan. Jadi kita pun bergerak juga ya. Jadi mari sama-sama kita saksikan paparan bersama Pak Mael, insya-Allah. Saya meniaga sini lebih kurang dah 14 tahun. Apabila dah saya meniaga, rumah saya meninggal, inilah jemput-jemput yang saya buat. Dapat 12 orang anak, mak dia meninggal. Dalam keadaan mak dia meninggal itulah saya meniaga jemput-jemput ni untuk membesarkan anak 12 orang tu. Saya ni pandai buat kuih. Kemudian saya nyifarkan harta saya ni kepada dia orang lah, makanan saya kepada dia orang ni. Yang ni betik. Yang ini labu manis capur, ini jagung. Yang ini sayur. Yang ini labu manis. Yang ini pisang. Saya tak buat goreng kat sini kerana PKP ni kan tidak dibenarkan menggoreng, membungkus tu, hanya sekadar membungkus sahaja. Kayu goreng dekat rumah je lah. Kalau kat rumah tu sekarang saya bakar pekerja. Dulu saya seorang aja. Kalau saya seorang saja, saya lambat aja kat situ, saya goreng-goreng, saya lambat kat sini, ambil je lah. Sekarang dah bakal pekerja ni, kata orang tu, alhamdulillah. Saya suruhkan dia orang ni, suruh tengok Al-Quran Time. Tunggulah sekejap ke depan TV tu. Buka Al-Quran, tengok Al-Quran Time. Kebelai tak tengok Al-Quran Time ni memang kata orang jahil betul lah. Kerana kita ni tahu membaca, tapi kita tahu huraian dia, terjemahan dia. Tapi huraian dia daripada ustaz tu, alhamdulillah, syukur bagi Allah. Memang saya tak tinggal lah. Saya mohon kepada Allah SWT, ya Allah, saya umur dah 73 tahun dah dekat kan. Saya minta 2 tahun lagi habis Al-Quran Time ni, kalau nak mati-matilah. Pak Mael tak teringin ke nak jumpa ustaz-ustaz tu? Rasanya kalau lah dia datang ke Keluang ni, saya jemput dia orang tu datang kalau barang saya, duduklah rumah saya 2-3 hari. Siap sikit. Apa khabar? Alhamdulillah, Ini daripada dekat ni. Saya jadi peniaga hari ni. Saya jadi peniaga. Okey, siapa nak beli? Ya Allah Tuhan kami, dalam hujan rahmat yang turun saat ini telah menjadi saksi kepada kami. Dan kerana-Mu ya Allah, kami bertemu kerana Al-Quran. Kami bertemu dengan sahabat kami Pak Mael pada saat ini yang berniaga di sini dan bersedekah di sini, tetapi kalamnya atau tuturnya senantiasa mengajak orang kepada Al-Quran. Maka ya Allah, kami mendatangkan mohon kehadrat-Mu ya Allah, limpahkanlah rahmat kesihatan kepadanya, barakah rezekinya, amin ya Allah, ya kebahagiaan Rasulullah, hidupnya dan kejayaan dunia dan akhirat ya Allah.
Masya-Allah, itu adalah sambutan ataupun respon Pak Mail yang kita pun tak sangka peminat My Quran Peminat Time. Quran Time. Sebenarnya ada seorang lagi. Pak Syahrizan nama dia, salah seorang peminat Quran Time juga. Cuma malangnya tak ada kru yang nak Ya, Ustaz, alhamdulillah saat itulah kita dalam keadaan hujan itu Ustaz. Ya. Kita dapat melihat menyaksikan orang yang begitu dekat dengan Al-Quran. Betul. Baca Al-Quran setiap tak lepas ataupun tak miss dengan Al-Quran. Bahkan Ustaz dia mengajak pula Ustaz, dia cerita pula dekat orang yang beli tu, jangan tengok My Quran Time pukul berapa, pukul 5, pukul 12. Tahu, Dia tahu Ustaz, pukul 10 malam, pukul 6 petang, kalau hari Sabtu pukul 11 malam, jangan tunggu awal tak ada. Masya-Allah, dia boleh sampaikan macam tu sekali, subhanallah. Jadi itulah antara pengalaman manis kita di Johor Bahru. Dan satu lagi Ustaz, yang pengalaman yang manis juga buat My Quran Time Ustaz, buat saya secara peribadi, juga buat Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi, itulah kita berkesempatan menghadap Duli yang amat mulia Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim dan juga Tunku Mahkota Johor, dan juga yang amat mulia Cik Puan Khalidah di Istana Bukit Pelangi. Ini satu pengalaman yang amat-amat menarik, dan juga perkongsian yang disampaikan oleh Tita Duli Amat Mulia Tuanku menyatakan bahawa untuk kita terus berkongsi Al-Quran, sebarkan Al-Quran, zahirkan Al-Quran ataupun bumikan Al-Quran kepada masyarakat. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa bertakhta di hati kita, dan itulah antara cenderahati kurniaan daripada Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Johor dan juga Cik Puan. Itu dia yang Ustaz Fazrul kongsikan sebentar tadi. Jesse yang siap bertanda tangan Ustaz. Oh, masya-Allah. Oh, subhanallah Ustaz, kami amat menjunjung kasih kepada Duli Amat Mulia Tuanku. Dan kami sebenarnya yang paling istimewa cenderahati kurniaan Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Johor, iaitulah, dan juga Yang Amat Mulia Cik Puan, iaitulah 6,236 ayat, iaitulah naskah Al-Quran yang saya guna sekarang ini. Masya-Allah. Naskah Al-Quran yang saya guna sekarang ini, yang saya baca sekarang ini, yang saya pegang sekarang ini, iaitulah waqaf Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim. Masya-Allah. Kami datang dan kami bawa pulang 6,236 ayat dan 114 surah daripada Al-Quran di channel 114, siaran 114 TV Al-Hijrah. Masya-Allah, masya-Allah. Patik menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor dan Yang Amat Mulia Cik Puan di atas kurniaan kepada patik-patik semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpah rahmat, limpah berkenan juga kepada Paduka Ayahanda Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Permaisuri Johor. Amin ya rabbal alamin. Junjung kasih daripada kami patik semua. Dan ini adalah satu tanggungjawab yang besar Ustaz, ya. Sebabnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perjuangan Muhajirin disambut oleh Ansar. Mereka menyambutnya dengan amat istimewa sebagaimana dinyatakan pada ayat nombor 9. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah, ya, pada halaman 546 ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr, sertalah beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang berhijrah ke tempat mereka, dan tidak ada dalam hati mereka perasaan hendak mengambil apa yang telah diberi kepada orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Jadi Ustaz Syahrizan, kalau boleh memberi kesimpulan ataupun apa pelajaran daripada ayat 9 dan juga ayat ke-10 yang kita baca tadi, doa ya yang istimewa pada ayat ke-10 untuk tindakan, untuk amalan kita bersama pada hari ini, ya, yang berada di depan kaca TV. Bila melihat pada Pak Mail tadi tu, kalau ada orang tak mampu bayar, dia bagi je Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Yang penting ialah dia kata dalam tolong doakan dia, dan dia nampak seperti ciri-ciri Ansar itu ada. Kalau boleh Ustaz kongsi lebih jelas di situ. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi dan kepada semua yang menonton. Dalam ayat 9 ataupun 10 nanti kita akan jumpa tentang personaliti orang Ansar pula, yang mana mereka ni ada, pada saja ada 3 benda penting yang kita boleh belajar daripada orang yang berada di Madinah namanya Ansar. Yang pertama, yuhibbuna man hajaru ilaihim.
bila dia dengar ada orang Mekah, orang yang berhijrah nak datang ke Madinah, mereka sangat seronok. Mereka kasih, mereka suka, mereka nak jumpa orang Mekah. Allahu Akbar. Dan mereka langsung tak ada rasa tertekan, alah habislah kita beras tak cukup, rumah kita sempit tak muat. Tak. Mereka tak pernah fikir. Mereka rasa tak sabar-sabar menanti kehadiran apatah lagi yang akan datang itu para sahabat dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat excited. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Apa yang kita boleh belajar? Kita kena excited nak tolong orang. Nampak peluang buat baik. Jangan fikir dah ada Ustaz Fazrul buat. Jangan fikir Ustaz Tarmizi dah buat. Tak. Kita kena fikir kenapa mereka berdua yang buat, bukan saya yang buat. Masya-Allah. Itu kita boleh belajar pada orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Yang kedua, karakter yang ada yang kita boleh ambil inspirasi sempena hijrah ini adalah la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada langsung dalam hati, dalam pemikiran orang Ansar mahukan sesuatu terhadap apa yang telah mereka beri. Lepas dia tolong orang-orang Mekah, orang yang berhijrah, lepas dia tolong dia tak fikir apa aku dapat. Oh, saya kena tolong ni ada Sayyidina Osman, ni ada Abdul Rahman bin Auf, ni korporat Mekah ni. Nanti saya dapat projek Clock Tower. Tak pernah fikir. Dan mereka tak tahu pun orang Mekah ni datang berapa lama ni dekat Madinah. Malah datang pula mereka meninggalkan harta, meninggalkan projek, meninggalkan semua, datang semua susah. Betul, Ustaz. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sehingga meminjam daripada orang Ansar untuk memulakan perniagaan di Madinah yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. So nak katanya orang Madinah, orang Ansar, mereka tolong nak kerana mereka tak fikir apa saya dapat. Yang mereka fikir saya kena tolong. Betul. Ini yang kita kena belajar. Yang nombor 3 juga penonton-penonton sesedari semua yang saya kena belajar dan kita semua kena ambil inspirasi adalah yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansar, orang Madinah, mereka akan utamakan orang lain, especially dalam konteks ini adalah orang-orang Mekah, mereka utamakan orang berhijrah daripada diri mereka sendiri walaupun diri mereka sangat-sangat memerlukan. Subhanallah. Okey, kalau kita tengok, kita semua suka tolong orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah Allah mudahkan kita untuk tolong orang. Tapi kita boleh tolong dalam keadaan kita masih ada banyak kelebihan. Kita tolong bagi duit ke orang, kita masih ada duit lagi. Kita bagi orang sewa rumah, kita masih ada rumah. Kita bagi orang tetamu datang, kita masih ada bilik kita. Tapi kemuncak yang ada pada orang Ansar, orang yang suka memberi berbanding menerima ini adalah mereka sanggup tolong sampai mereka susah. Kan yang pernah kita tengok dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, saya sangat lapar ya Rasulullah. Rasulullah kata, tengok apa ada makanan kat rumah kita. Nabi suruh pergi ke rumah isteri-isteri Rasulullah, tak ada makanan ya Rasulullah. Akhirnya Nabi offer dekat para sahabat, wahai sahabat, siapa yang ada untuk tolong sahabat kita yang tak ada makan. Sahabat pun balik rumah, dia kata, jumpa orang rumah kata kita pun tak ada apa-apa. Yang ada cukup-cukup kita sahaja. Apa jawab sahabat? Dia kata, okey macam ni, bila time tetamu ini datang, kita gelapkan rumah kita, biar kita tak makan, asalkan tetamu kita makan. Sampai macam tu sekali. Yu'siruna ala anfusihim, tolong orang sampai diri sendiri sangat perlu. Ini kemuncak dalam pengorbanan, dalam segala kepayahan. Apa yang Pak Mael contohkan kepada kita tu sebagai satu contoh. Orang yang tak ada makanan, bajet tak cukup, tak apa, awak makan. Dia rasa happy to serve. Itulah sifat orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, happy to serve. Dia rasa seronok boleh tolong, seronok boleh memberi. Dan inilah formula faulaika humul muflihun, Ustaz ya. Orang berjaya. Inilah ciri berjaya yang Allah bawakan. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahrizan membawakan formula berjaya daripada peristiwa Ma'al Hijrah ini yang kita kena semak pada setiap tahun. Betul, agar kita buat anjakan demi anjakan untuk apa? Kalau katakan Pak Mail boleh membantu ya kepada saya masa di sana Ustaz ya, ada orang bawa sampah tu kan. Dia dah tahu dah. Okey dah itu untuk kamu kan. Ambil begitu saja. Dia dah siap bungkus ya. Masya-Allah. Dah siap bungkus. Saya kata Pak Mail dia tak payah bayar ke? Tak apa. Dia memang perlukan pasal dia kutip sampah dia kat situ. Allahu Akbar. Pada tahap itu bila lihat bahawa memang sahabat-sahabat Al-Quran kita ini memang sudah terus berjuang, kita doakan dan kita mohon pada tuan-tuan sekalian untuk kita terus committed pada Al-Quran ini ya. Kita ingin pastikan kita jangan lupa dengan satu ayat doa pada ayat 10 itu. Mungkin di sini saya minta pada Ustaz Tarmizi membaca ya, dan selepas itu diikuti dengan doa daripada Ustaz Syahrizan. Sama-sama kita mendengar dahulu daripada Ustaz Tarmizi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi Abdul Rahman membacakan doa sebagai penghujung untuk kita sama-sama meraihkan Ma'al Hijrah ini dengan doa yang amat penting. Doa inilah yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi yang akan diulang balik oleh Ustaz Syahrizan sebagai doa penutup kita pada akhir ini. Silakan Ustaz. Golongan yang datang selepas Muhajirin dan Ansar, ya, mereka-mereka yang beriman selepas itu, mereka tidak ada sifat dendam, sifat dengki dengan orang-orang yang diberikan kelebihan, yang dapat iman dulu, dapat kelebihan yang Allah beri kepada mereka. Dan daripada situlah kita belajar daripada mereka tentang doa ini, supaya kita tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak rasa bila tengok orang lebih kita rasa tertekan dengan diri sendiri. Kita belajar daripada ayat 10. Mudah-mudahan daripada doa yang ada pada salafus salih itu menyerap masuk ke dalam semua jiwa sanubari kita, kepada urat saraf kita, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Allah, wahai Tuhan kami banyak dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang terdahulu atau dosa kami yang terbaru ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sembunyi ataupun terang-terangan, ataupun dosa yang kami tak sengaja lakukan, ataupun dosa-dosa yang kami tak tahu ia dosa tapi di sisimu ialah dosa dan salah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana, wahai Allah, ampunkanlah jua dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami ya Allah, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan juga rahmat. Ya akramal akramin, ya dzal jalal wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahrizan sebagai tetamu istimewa Ma'al Hijrah kita pada tahun ini, Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga Ustaz dapat bersama lagi Ustaz. Mohon doa saya, mohon doa. amin. Dan moga terus Ustaz di linen global terus maju ke antero dunia, insya-Allah. Bertemu lagi tuan-tuan, kita di penghujung program kita pada hari ini. Moga-moga kita terus istiqamah bersama dengan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Mak Teh ikan bakar. Masya-Allah. Datuk Keramat. Masya-Allah. Nak makan ikan bakar Ustaz Ya Ustaz. Kita bertemu lagi. Tuan-tuan sekalian, selamat ulang tahun ke-10 TV Al-Hijrah. Mendoa daripada tuan-tuan sekalian untuk terus mendoakan TV Al-Hijrah bersama kru, bersama pasukan ini terus istiqamah sampai ke syurga. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.